Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah para alim ulama di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang menghadiri pengajian saya dengan kitab Bidayatul Hidayah ini. InsyaAllah dengan harapan pengajian ini menjadikan ilmu bermanfaat insyaAllah kepada kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, saya mulakan sedikit awal pengajian pada pagi hari ini kerana nanti pukul 10 saya ada juga pembentangan tentang ilmu falak bersama dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor. Dan saya menjemput tuan-tuan yang ingin menontonnya melalui Facebook, boleh menonton di Facebook Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita meneruskan kitab Hidayatus Salikin kita dengan daripada muka surat 27 untuk cetakan Galeri Ilmu tahqiq Syekh Syekh Fahmi Zamzam kita, iaitu guru kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Dan demikian wajib ke atas mereka itu percaya akan siksa kubur. Jadi wajib atas kita umat Islam, termasuk bahagian daripada sam'iyat. Sam'iyat ini sesuatu yang kita dapatkan daripada Rasulullah SAW melalui khabar daripada Allah SWT dalam Al-Quranul Karim dan lainnya, dan kita imani, tidak boleh menggunakan rasional atau tak rasional. Jadi ini adalah benda yang sam'iyat. Sam'iyat ini sami'na wa ata'na, khalas. Jadi kita tak boleh nak menggambarkan secara rasional, tu tak boleh. Jadi termasuk seksa kubur. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, kenapa bila kita korek kubur kita tak nampak ada perbezaan pun? Tak ada pun dia kena rotan, tak ada pun dia kena bakar, tak ada pun dia seorang-seorang macam mana ke apa. Dia seorang-seorang tu adalah seorang kat situ. Kalau dia dikuburkan ramai-ramai, dia ramai-ramai je pun Ustaz. Tak adalah dia seorang. Misalan dia, ada yang bertanya seperti itu. Jadi ini Imam Sanusi kata, dan ini benda sam'iyat yang Allah SWT boleh saja melakukan sesuatu yang yukhaliful adat, yang khariqul adah, yang mencari-cari adat, yang kita sebagai manusia yang hidup tak nampaklah jasad dia disiksa. Mungkin. Atau mungkin memang ada kesan, mungkin kerana kejahatannya Allah SWT menzahirkan jasadnya dalam keadaan cepat membusuk, sehingga kan tanda bahawa dia termasuk daripada orang-orang yang ahli maksiat, sehingga kan bila dilihat memang dia itu adalah bukan orang yang beriman ketika di dunia ini. Itu mungkin terjadi untuk muhasabah orang yang hidup. Tapi harus juga bagi Allah untuk tidak memberi kesan secara zahir yang kita nampak dalam alam hidup ini, kerana ini perkara yang sam'iyat, yang kita serahkan kepada Allah. Tapi Allah dah kata dah ada azab kubur, berarti wajib bagi kita untuk beriman adanya azab kubur di akhirat, di alam kuburan, di alam barzakh nanti. Okey. Bagi orang yang maksiat, dan kesenangan kubur bagi orang yang beribadah dan sekaliannya itu benar. Ini kesenangan kubur, bahagia dalam kubur, diterangi kuburnya. Dan bukan hanya seperti itu, dia juga banyaklah kabar di mana kubur luas, masuk kubur luas dengan maksud dimensi dia. Yani mereka menziarahi saling mereka dan lain-lain, dan ini disebut oleh banyak ulama tentang masalah ini. Okey, lalu dia sebut lagi, maka jika menyiksa Allah SWT akan orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan keadilannya. Jadi Allah SWT menyiksa, ini adalah bi'adlihi, dengan keadilan Allah SWT. Okey. Dan jika memberi kesenangan,
Allah SWT hambanya yang berbuat taat, maka iaitu dengan anugerahnya. Kalau Allah memberi dia kebahagiaan, berarti ini adalah kerana anugerah dia, fadlihi, min fadli, fadl Allah SWT, anugerah Allah SWT kepada dia. Berarti tak wajib bagi Allah untuk menyiksa orang yang berbuat maksiat, tak wajib bagi Allah untuk memberi syurga bagi hambanya yang taat. Kerana la yajibu alaihi syai'un. Tidak ada satu pun yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi perkara-perkara yang menyiksa atau memberi ganjaran syurga. Dia tak macam Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalau hamba tu dah soleh, wajib bagi Allah berbuat as-salah wal aslah. Berbuat baik dan juga yang lebih baik. Ini tak betul. Okey, ini bukan akidah ahli sunnah jemaah. Dia Tuhan. Allah SWT adalah Tuhan yang tidak berhajat kepada makhluk. La yaftakiru ila makhlukin. Yastaghni an kulli ma siwahu wa yaftakiru ilaihi kullu ma'adahu. Okey. Dan jika memberi kesenangan Allah SWT hambanya yang berbuat taat, maka itu dengan anugerahnya kerana tiada wajib atasnya sesuatu daripada itu. So, okey, jelaskan. Wajib ke atas mereka itu bahawa percaya akan mizan. Termasuk perkara yang wajib untuk kita imani adalah mizan. Apakah itu mizan? Termasuk yang wajib untuk kita percaya adalah mizan, iaitu timbangan neraca di dalam akhirat. Di akhirat nanti ada neraca, mizan, ditimbang di dalamnya segala amal manusia. Jadi segala amal manusia akan ditimbang dengan mizan. Dacing lah, macam dacing. Macam dacing tersebut yang akan menimbang. Dan demikian lagi wajib ke atas mereka itu bahawa percaya akan sirat. Jadi termasuk wajib yang kita imani lagi adalah sirat. Titian sirat. Sebab itu kita tak boleh mentafsirkan sirat itu sebagai apa? Tak perlu ada sirat. Sebab apa? Sebab Allah dah hisab. Buat apa nak ada sirat? Tak. Kita wajib beriman dengan adanya titian sirat. Iaitu titian di atas neraka Jahannam. Alamatnil Jahannam. Iaitu terlebih halus daripada rambut yang lebih tajam daripada pedang. Dan lebih tajam daripada pedang. Jadi, sirat ini lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan tergelincir atasnya segala kaki orang yang kafir dan munafik. Jadi, orang yang kafir dan munafik, kalau berjalan atas sirat ini, dia akan tergelincir dan jatuh. Okay. Ada kalalib juga. Kalalib tu dia akan tarik. Bagi orang-orang yang buat maksiat ni, ada yang berjalan separuh dan selamat, tiba-tiba kena tarik dan jatuh. Kalalib dipanggil. Okey. Ini wajib kita imani. Kita tak perlu tanya, kita iman. Sami'na wa ata'na. Kerana wurudun nas. Jadi nas dah sampai kepada kita. Dia berbeza dengan konsep menetapkan kewujudan Allah. Dia perlu kepada nazar akli. Perlu kepada penalaran rasional. Okey. Tapi bila kita dah ada wujudnya iman, maka sam'iyat itu iman. Okey. Okey, tetapi segala kaki orang kafir dan munafik akan jatuh mereka itu ke dalam api neraka, dan tetap atasnya segala kaki orang mukmin. Kalau orang mukmin tetap ada di atas sirat, lalu mereka masuk mereka itu ke dalam syurga, yang akhirnya mereka akan sampai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perjalanan orang mukmin itu sekira-kira amal mereka itu, setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar. Jadi ada orang mukmin yang amal dia banyak, jadi mereka ni macam macam laju. With the speed of lightning. Laju, sak. Okey. Jadi setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Lambatlah tapi macam burung terbang. Selamatlah apa ni. Dan setengah mereka itu seperti kuda yang berlari. Dan setengah mereka itu ada yang seperti orang yang berjalan. Dan setengah mereka itu ada yang merangkak. Dan setengah mereka itu ada yang mengesot. Sampailah akhirnya masuk ke dalam syurga. Itu mengesot. Okey. Itu ada. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Jadi macam inilah keadaan dia. Ini semua adalah tergantung kepada amalan kita di dunia ini. Sebab itu tuan-tuan, kita ngaji kitab ini untuk mentingkatkan amal kita. Mempertingkatkan amal kita. Dan demikian lagi, wajib mereka itu percaya akan telaga Al-Kautsar. Jadi wajib bagi kita lagi iaitu percaya dengan telaga Kautsar.
bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kautsar ni apa? Telaga Kautsar ini adalah telaga yang dikhususkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminum air daripadanya itu segala orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam syurga, kemudian daripada melalui sirat al-mustaqim. Jadi dia masuk, dia akan minum dulu telaga Kautsar bagi orang mukmin sebelum nanti mereka itu akan masuk syurga melalui sirat al-mustaqim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat kita mendapat satu keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana telaga Kautsar menunggu kita semua insya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah supaya kita ditetapkan dengan iman, sentiasa dalam keadaan orang-orang yang tawaduk, menerima segala sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan apa yang wajib bagi kita untuk kita imani, dan kita harapkan insya-Allah kita masuk ke dalam syurga Allah, iaitu tidak disentuh oleh neraka, api neraka, nauzubillah min zalik. Itu yang kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa meminum daripadanya, nescaya tiada dahaga kemudian daripada itu selama-lamanya. Siapa yang minum dari ini, nescaya dia akan tidak merasa dahaga selama-lamanya. Selama-lamanya. Lalu ada lagi, lintangnya itu perjalanan selama sebulan. Ada yang kata jarak dia adalah perjalanan sebulan. Dan airnya, jadi jarak Kautsar ini perjalanan 1 bulan. Besar tu tuan-tuan. Kalau kita jalan sebulan tu besar macam mana? Besar sangat ni. Dan airnya lebih putih, terlebih putih daripada air susu. Air susu ni, air ni lagi putih lagi. Ya Allah, saya rasa susu dia dah putih dah. Ini lagi putih. Dan terlebih manis daripada air madu. Dibandingkan dengan madu, ni lagi manis. Masya Allah, Masya Allah. Kenikmatan yang Allah SWT berikan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Subhanallah. Di kelilingnya itu ada beberapa kendi sebilang-bilang bintang di langit. Sebelah dia, keliling dia adalah banyak kendi-kendi. Banyak kendi-kendi yang sebilang-bilang bintang. Kalau kita tengok malam-malam kat langit, nampak bintang banyaknya kan. Bintang banyak sekali. Macam itulah. Dan demikian lagi wajib ke atas mereka itu bahawa percaya akan hisab dan bersalah-salahan segala manusia itu padanya. Jadi termasuk yang wajib kita imani lagi, iaitu hisab. Adanya hisab. Hisab itu apa? Iaitu adanya hisab perhitungan. Okey. Hisab, iaitu nanti akan dihitung dan bersalah-salahan segala manusia itu padanya. Setengah mereka itu sangat susah hisab. Ada yang sangat susah. Setengah lagi mereka itu sedikit hisab dia. Hisab dia simple. Dan ada setengah mereka itu lalu ke syurga dengan tiada hisab. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Mereka itu golongan muqarrabun. Muqarrabun ini golongan yang termasuk yang ahli ibadah. Ditanya pula para anbiya dalam menyampaikan risalahnya, ditanya orang yang mukmin itu akan amal mereka. Jadi anbiya setelah menunaikan tugas, contoh dia, lalu mukmin, orang yang beriman, engkau beriman ke dengan nabi engkau? Ya, dan lain-lain. Ini contoh dia. Ditanya pula mereka kepada orang yang bid'ah daripada agamanya, kemudian ditanya orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Jadi ditanya orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Lalu demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesakan Allah SWT api neraka, kemudian daripada diseksa hingga tiada tinggal di dalam api neraka itu seorang mukmin dengan anugerah Allah SWT. Jadi orang mukmin ada di kalangan orang mukmin yang ahli maksiat yang tidak diampunkan oleh Allah SWT sehingga mereka dimasukkan dalam api neraka. Ada. Akan tetapi orang mukmin tidak akan kekal di dalam api neraka. Mungkin ada yang masuk sekejap,
lalu dikeluarkan dan masuk ke dalam syurga. Ada yang dimasukkan lama baru dikeluarkan masuk syurga. Tapi yang jelas mereka tidak kekal di dalam api neraka kecuali golongan atau orang-orang kafir sahaja yang kekal di dalam api neraka. Sedangkan umat Islam itu akan mendapatkan syurga walaupun dia singgah dulu di api neraka. Tapi kita berdoa kepada Allah, jangan kita adalah orang yang masuk ke api neraka. Kita tak nak. Kita tak nak tengok pun, kita tak nak singgah pun, kita nak terus masuk syurga. Itu yang kita nak. Kita nak dimudahkan jalan kita terus masuk syurga. Apa gunanya kita hidup di dunia ini kalau tidak untuk beramal agar supaya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan dan kita doakan Allah SWT memberikan kepada kita anugerah syurganya. Okey. Dan demikian lagi wajib di atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihissalam. Jadi wajib kita untuk beriman dengan segala syafaat para anbiya. Jadi nabi-nabi ini ada syafaat. Nabi Adam ada syafaat kepada umat dia. Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lalu dia sebut lagi. Kemudian maka syafaat segala ulama, juga para ulama dapat memberi syafaat. Kemudian maka syafaat syuhada, segala syuhada, juga syafaat para syuhada. Kemudian maka syafaat sekalian mukmin, orang-orang mukmin, sekira-kira kemegahan dan derajat mereka itu kepada Allah SWT. Jadi orang mukmin yang soleh akan memberi syafaat juga. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menyebutkan, akthiru min akhwanikum, perbanyakkanlah daripada kawan kau, kerana siapa tahu ada di kalangan kawan kita itu dapat memberi syafaat kepada kita. Okey, jelas kan? Dan barang siapa tinggal daripada mukmin itu dalam neraka padahal tiada baginya yang memberi syafaat akan dia, nescaya dikeluarkan akan dia oleh Allah SWT dengan anugerahnya. Barang siapa yang tinggal daripada mukmin itu dalam neraka, siapa yang duduk kat dalam api neraka, padahal tiada baginya mensyafaat, dia tidak boleh memberi syafaat akan dia, tak ada yang bagi dia nak syafaat, nescaya pada sampai waktunya dikeluarkan akan dia oleh Allah SWT dengan fadlihi, dengan anugerah Allah SWT. Jadi Allah SWT boleh ampunkan dia setelah dia habis diseksa, ataupun mungkin Allah SWT ampunkan dia dan dia dikeluarkan dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, so kita kena sentiasa betulkan niat kita. Kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada kekal mukmin itu di dalam api neraka. Jadi intinya orang mukmin tidak akan kekal dalam api neraka. Itu yang penting. Berarti tetap akan mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita doa, ya Allah, janganlah kita masuk ke dalam api neraka. Jangan singgah. Kalau boleh terus masuk ke dalam syurga. Kalau boleh masuk bi ghairil hisab. Terus terus masuk. Dan jikalau ada iman di dalam hati seseorang itu satu zarrah, walaupun iman dia walau zarratan minal iman, iaitu seekor semut yang kecil sekalipun, nescaya ia dikeluarkan daripada api neraka. Dia akan dikeluarkan dari api neraka dan masuk dalam syurga. Maka masuk dia ke dalam syurga. Sebab itu kita jangan mengkafirkan orang yang ahli kiblat. Sesama ahli kiblat jangan kita kafirkan. Yang kita kata dia ni kafir, tak boleh. Kenapa dia kafir? Dia dah cakap macam ni, dia ni terus kafir. Kita kena tegas. Mana kita jangan, tak boleh. Kerana apa? Kerana urusan hati itu adalah urusan dia dengan Allah. Kemungkinan dia tersalah, kemungkinan dia taubat. Kalau kita sebut pun perkataan tersebut bahaya, kita nasihatkan perkataan ini bahaya, kena betulkan, ini tak betul. Kalau kita mengkafirkan jangan. Kerana kalau dia ada walau zarratan minal iman, walau sebutir iman di dalam hatinya, nescaya dia tidak kekal dalam api neraka. Wal akibatul lil muttaqin, dia akan masuk syurga. Sebab itu kita kena hati-hati. Tapi juga kita menasihatkan kepada orang-orang terutama yang awam, jangan mudah mengeluarkan kalam-kalam, kalimat-kalimat yang menggugat iman. Bermain-main dengan urusan akidah, bermain-main dengan urusan murtad, bermain-main dengan urusan
apa tak puas hati saja nak tukar agama, ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana perkara tersebut boleh menggugat iman seseorang. Jadi kita kena jaga hati, jaga lidah, jaga iman. Jangan sampai kita tergelincir di dalam perkara yang dusta ini, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab itu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita semua pastikan, InsyaAllah pastikan kita jaga iman kita. Kita ni hamba Allah. We are nothing. Allah SWT dah cipta kita. Kita kena bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ada hidup, kita bersyukur. Kita diberi telinga, kita bersyukur. Kita diberi mulut, kita bersyukur. Diberi mata, bersyukur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dan kita laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Allah perintahkan kita untuk taat dia, kita taat. Allah perintah kita untuk obey dia, kita obey. Allah perintahkan kita untuk ikhlas, kita ikhlas. Kenapa kita perlu mempertikaikan lalu bermain-main dengan urusan iman? Iman ini adalah yang menentukan kita di akhirat kelak, tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Kalau kita tak ada iman, baca yang tadi. Orang kafir berada dalam api neraka abadan sarmada selama-lamanya. Jadi kita kena beriman. Kita berdoa, ya Allah, kuatkanlah iman aku, istiqamahkanlah imanku, sentiasa kekal dalam imanmu, mati dalam iman, husnul khatimah. Ini yang kita nak. Bukan nak tunjuk gah. Orang lain semua salah, dia yang betul. Tak kisah dengan urusan agama. Kehendak dia tidak dituruti, lebih baik keluar agama, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ancaman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tuan-tuan nak ke singgah ke api neraka? Saya tak nak. Saya nak terus masuk syurga bi khairi hisab. Ini dia. Ini adalah nasihat nasihat Syekh Abdul Samad Al-Falimbani kepada sekalian kita. Okey. Lalu dan demikian lagi wajib kita iktikadkan bahawasanya sekalian sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya adil. Jadi kita juga beriman bahawa sahabat Rasulullah SAW. Siapakah itu sahabat? Orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW waktu masih hidup dan mereka bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup dan beriman dengan baginda dan mati juga dalam keadaan iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia kata sahabat. Jadi kita jangan sahabat ni sesat, sahabat ni kafir, sahabat ni nauzubillah min zalik, sahabat ni munafik, sahabat ini fasik. Tak boleh. Dia adil. Ni disebut adil. Itu semuanya adil. Dan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yang lebih daripada segala manusia yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara semua sahabat, afdalus sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang terlebih. Dan kemudian yang daripada segala anbiya. Okey. Segala manusia dan kemudian yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad SAW dan yang kemudian daripada segala anbiya. Dan kemudian maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lepas tu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian maka sahabat yang 6. Ini susunan Khulafaur Rasyidin. Lepas tu sahabat yang 6 iaitu siapa? Iaitu Sayyidina Talhah, Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Jadi maksud dia apa? Ini adalah mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang telah dikhabarkan akan mendapatkan syurga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengkhabarkan bahawa ada beberapa sahabat akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dijanjikan masuk ke dalam syurga. Mereka adalah 10 sahabat, yang 6 tadi bersama 4 yang Khulafaur Rasyidin. Berarti total ada 10. Ini nama dia mubasysyaruna bil jannah. Barulah setelah itu kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia sairus sahabat. Sairus sahabat berarti termasuk sahabat-sahabat yang lain. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha,
Dan Sayyidina banyak, hatta Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muawiyah ini adalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam setelah dibukanya kota Mekah. Beliau adalah anak Abu Sufyan. Okey. Jadi beliau termasuk penulis wahyu, tuan-tuan. Penulis wahyu ni yang menulis mushaf, menulis Al-Quran tersebut, tadwin Al-Quran. Ini adalah Sayyidina Muawiyah kerana beliau memang orang yang berpendidikan tinggi. Cuma pada waktu zaman khilafah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ada perbezaan, ada khilaf di kalangan dia dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga terjadilah perang yang dipanggil Perang Siffin. Dan kita akui bahawa kepimpinan yang sah adalah kepimpinan Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kerana apa? Dia yang dilantik oleh Ahlul Halli wal Aqdi setelah kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan. Ini kita kena tahu. Dan berarti kita beriman dan kita kata, ya, Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Maka Muawiyah pada ketika itu menuntut blood money. Kita panggil macam itulah. Kerana Ahlul Baitnya, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan, dibunuh. Kan Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh ketika demonstrasi. Tak tahu siapa pembunuhnya. Ali pun confused siapa pembunuhnya. Nak hududkan dah susah. So, atas dasar ini, Muawiyah bin Sufyan akhirnya terjadilah peperangan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dipanggil dengan Perang Siffin. Bagaimanakah sikap Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan Asy'ariyah ini dan bagi masalah ini? Yang dipilih oleh Asy'ariyah dalam masalah ini, kita kata kulluma, segala apa yang tasyajara, yang saling bercekcok, saling bergaduh antara para sahabat ini adalah urusan mereka, yang mana mereka ini semua adil belaka. Kerana mereka semua ni adil, maka ini adalah ijtihad mereka. Kalau mereka betul, dapat 2 pahala. Kalau mereka salah, dapat 1 pahala. Pahala atas ijtihadnya. Maka dalam hal Perang Siffin, of course Sayyidina Ali adalah kepimpinan yang sahih sebagai khalifah. Muawiyah salah, tapi kesalahan Muawiyah ini tidak sampai menjatuhkan derajat dia kerana dia ijtihad. Dalam arti kita tidak boleh mengkafirkan dia, kita tak boleh kata dia fasik dan lain-lain. Kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan jangan sampai kita mengkafirkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sebab itu ulama besar seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengarang kitab khusus tentang Fadailul Muawiyah. Ini berbeza dengan orang-orang yang datang setelah dia. Setelah Sayyidina Muawiyah, ada beberapa keturunannya seperti Yazid yang memang terkenal sebagai seorang yang fasik. Iaitu dia minum khamar dan lain-lain seperti yang disebut di dalam kitab Ar-Raddu ala Ahli Zaygh wal Bid'ah, atau apa nama dia? Saya lupa nama kitab dia. Saya ada kitab dia dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami tentang As-Sawa'iq. As-Sawa'iq itu. Kitab Sawa'iq itu dia menjelaskan tentang detail masalah perkara ini. Jadi ini akidah kita. Jangan kita mudah memfasikkan Muawiyah atau mengkafirkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat, kita serahkan kepada Allah SWT. Kita tak perlu memperpanjang pembahasan dan juga memperpanjang perdebatan. Kita tutup perbahasan tersebut. Itu isu sentimen politik, ijtihad antara mereka, kita serahkan kepada Allah SWT. Dan benda itu dah lama terjadi. 1400 dah terjadi. 1400 tahun lebih dah terjadi. So, kita tutup buku. Itu. So, maka barang siapa yang mengiktikadkan akan segala yang demikian itu serta iktikad yang ta'yin yang nyata, maka adalah mereka itu daripada golongan Ahlul Haq. Jadi siapa yang iktikad seperti ini, maka ini mereka termasuk golongan Ahlul Haq. Orang yang berpegang kepada kebenaran. Iaitu iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Jadi dia berlepas daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Nas'alullah fa nas'alullaha kamalal yakini wa thabatad dini lana wa likafatil muslimina innahu arhamur rahimin. Okey, insya-Allah. Masya-Allah. Ini ada gambar makam Syekh Arsyad Al-Banjari dekat muka surat selanjutnya.
Saya belum sempat pergi ke Banjar, tapi insya-Allah saya teringin nak pergi di sana. Iaitu kerana apa? Kerana menurut khabar kawan-kawan saya yang datang dari Banjar, kalau di Banjarmasin ni masya-Allah di kota santri kita panggil. Di Kalimantan tu kota santri, masuk banyak pelajar-pelajar pondok, semua pakai baju putih, kopiah putih, iaitu rajin-rajin, soleh-soleh, mengaji. Masya-Allah, iaitu perjuangan ilmu yang sangat-sangat berkesan di Banjar pada waktu itu, disebabkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, dan saya teringin nak menziarahi di sana. Tapi insya-Allah suatu saat Allah SWT memberikan kita peluang lebih-lebih lagi setelah COVID ini. Okey, kita masuk bab kedua tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Jadi berbuat taat dan ibadah yang zahir, kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala, "I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi taala faraidu wa nawafilu." Ketahuilah bahawa segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu dan ada yang nawafil. Ini datang dari sini, dari kitab ni Bidayatul Hidayah kan. Ini disebut kat sini. Saya pakai yang Arab juga, dua-dua, supaya boleh tahu perbezaan tambahan dan syarah daripada Syekh Abdul Samad Al-Bani dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Okey. Sesungguhnya perintah Allah ini, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Falfardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulu an-najat. Wan naflu wa huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu fid darajat. Perumpamaan yang Imam Ghazali bagi itu sangat indah. Maksudnya, ketahui olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu. Talib tu kalianlah, sayalah, kita semua ini adalah talib, penuntut ilmu. Bahawasanya segala ibadah yang disuruh oleh Allah SWT yang maha mulia dan maha tinggi itu ada kalanya fardu dan ada kalanya sunat. Jadi segala ibadah yang disuruh oleh Allah SWT yang mulia, yang maha tinggi, ini ada yang fardu dan ada yang sunat. Ini kita kena tahu, ada yang fardu, ada yang sunat. Maka fardu itu ra'sul mal. Yang fardu ini kita panggil sebagai ra'sul mal. Ra'sul mal ni modal tijarah lah, modal perniagaan, modal bisnes. Dan dengan dia asal perniagaan kita. Jadi segala perniagaan kita datang daripada dia lah, datang daripada Rasul Mal ini. Dan dengan dia kita dapat selamat. Dan dengan ini kita pun akan mendapatkan keselamatan. Dan sunat itu ialah laba daripada perniagaan. Yang sunat pula, ibadah yang sunat ini pula, ibadah dia adalah keuntungan, ribhu, keuntungan, laba. Laba daripada benda yang fardu tadi, perniagaan kita. Kan? Dan dengan dia dapat kemenangan dan derajat di dalam akhirat dan hampir kepada Allah. Jadi dengan banyaknya sunat ini kita akan mendapatkan banyak keuntungan, yang mana keuntungan ini akan membuatkan bukan hanya selamat dari api neraka, tapi mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini exactly macam apa yang Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, iaitu Al-Arba'in fi Usuluddin. Boleh baca dalam kitab tersebut pun sama. InsyaAllah suatu saat kalau kita dipanjangkan umur, kita akan mengajar kitab Arba'in fi Usuluddin, insyaAllah. Okey. Lalu sabda Nabi SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimisli ada'in. Okey, bimisli ada'i ma iftaratu. Bimisli ada'i ma iftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَقَلْبَهُ الَّذِي يُدْمِرُ بِهِ. Hadis ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa maksud dia? Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hadis Qudsi. Tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu, dan sentiasa hamba-Ku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia.
Maka apabila aku kasih akan dia, nescaya akulah pendengarannya. Jadi apa? Ma taqarraba ilayya al mutaqarribun bimisli adima iftaratu alaihim. Jadi tak ada yang menghampirkan, mendekatkan. Taqarrub tu mendekatkan diri kepada Allah, melainkan dia berbuat ibadah pada apa yang Allah SWT telah wajibkan. Itu ya kunci. Yang wajib ini mesti. Tak boleh tinggal langsung. Tak boleh. Itu wajib. Berarti kalau dia tak buat, dijauhlah, dilemparlah api neraka. Lebih kurang macam tu. Wala yazalul 'abdu illa bin nawafil hatta uhibbahu. Dan maksud dia apa? Dan sentiasa hambaku menuntut hampir denganku dengan mengerjakan ibadah yang sunat pula. Jadi apabila dengan ibadah sunat ini akan menghasilkan cinta. Ini akan menghasilkan cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Sebab itu golongan tarekat, orang-orang tarekat, orang tasawuf adalah memperbanyak sunat. Bukan berarti memperbanyak sunat tinggal yang wajib. Tak. Wajib ni dah wajib. Tak boleh nak kata tak. Buat. Buat. Tapi sunat ini yang menghasilkan mahabbah, cinta kita kepada Allah SWT. Dan dengan cinta kita kepada Allah, Allah mencintai kita. Ini kalau Allah mencintai kita, kita termasuk min awliya illa, termasuk daripada para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi of course, para nabi ujiannya sangat berat. Para wali juga berat. Para mukmin berat. Dia macam itulah. Jadi paling berat itu para nabi, orang awliya, lepas tu orang mukmin. Tapi ialah hidup ini adalah cubaan. Hidup ini adalah ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Okey. Lalu dia kata apa? Maka apabila aku kasih akan dia, bila Allah SWT cinta akan dia, nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan ia. Ini. Dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan ia. Dan akulah perkataannya yang ia berkata dengan ia. Dan akulah tangannya yang ia memegang dengan ia. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan ia. Dan akulah hatinya yang ia mencintai dengan ia. Maksud dia apa? Dan ketahui olehmu wahai talib, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah SWT itu kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memeliharakan akan hati kamu atau hatimu dan segala anggotamu pada setiap ketikanya dan pada setiap nafasmu daripada waktu pagi hingga petang. Daripada waktu pagi hingga petang. Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga petang. Jadi semua ini perlu dibuktikan, perlu dihidupkan dengan cara ini. Maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruhkan oleh Allah, maka engkau dikerjakan dia akan dia. Jadi hadirin wa hadirat hafizakumullah, yang dimaksud di dalam petikan di awal tadi, iaitu hadis Rasulullah SAW, iaitu yang disebut kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhirih. Basically apabila Allah SWT mencinta kita dan kita ketahuilah orang tersebut adalah segala anggotanya tidak dilakukan melainkan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ucapan dia bila ada yang tak baik, dia akan keluar perkara yang baik. Dia tidak akan mengeluarkan perkara yang buruk. Tangan dia akan berbuat perkara yang baik. Kakinya akan pergi kepada perkara yang baik. Segalanya yang baik sahaja. Ini yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Dan cara untuk mendapatkan, sebenarnya hadis ni panjang. Kalau panjang sangat hadis ini. Awal itu menceritakan man adali waliyan faqad adzantu lahu bil harb. Jadi apa, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, maka aku izinkan untuk dia diperangi. Itu dalam hadis ni yang panjang. Jadi ini menceritakan kisah bagaimana gambaran para awliya Allah. Mereka melakukan perkara yang fardu, wajib, tidak ingin tinggalkan. Dan mereka melakukan perkara yang sunat,
Perkara yang sunat, mereka juga lakukan perkara sunat ini dengan keadaan yang sangat banyak sehingga derajat ia naik, sehingga kerana apa dia sunat, dia lakukan sunat ini, dia lakukan perkara sunat ini kerana dia cinta kepada Allah, dia rindu kepada Allah, dia tidak nak lupa kepada Allah, dia sentiasa keluar daripada lidahnya, daripada segala hatinya dan apa hanya kepada Allah SWT, sehingga Allah juga mencintai dia juga. Allah mencintai dia, maka dia seolah-olah terjaga. Bukan berarti dia maksum seperti para Nabi, dalam erti dia adalah tidak akan buat dosa sama sekali, tapi dia adalah mahfuz. Dalam kitab akidah disebut sebagai mahfuz. Mahfuz itu seperti apa? Ibaratlah manusia, seorang yang soleh sentiasa buat ibadah, kan? Kalau ada benda yang terjadi, dia keluarkan kata-kata dia tidak akan buruk, mesti kata yang melatah, yang bahasa Melayu kita sebut melatah. Melatah dia menjadi yang astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang baik sahaja. Tapi kalau yang keluar dari lidah dia perkara yang mencarut sahaja tiap-tiap hari, bila melatah pun yang keluar perkara yang keji, perkara yang mencarut. Ini contoh dia. Ini misalan dia, mahfuz. Apabila orang yang soleh tak pernah buat dosa, dia tertinggal subuh terlambat sahaja, subuh terlambat atau terbangun-bangun dah tertinggal tahajud, dah masuk azan subuh baru terbangun, dia akan rasa menyesal, dia akan rasa, Masya Allah, kenapa aku boleh tinggalkan ini? Dia nak rasa kodok, dia nak buat, nak ibadah yang banyak. Orang yang dah biasa berbuat baik, terbuat benda sedikit salah saja, dia akan rasa rugi. Ini nama dia mahfuz. Atau orang para awliya Allah ini, ketika ada maksiat jatuh di depan dia, maka nescaya dia terus ingat Allah SWT, ini dosa haram, tak boleh dia pergi. Contoh dia, orang para awliya apabila misalnya dia ada mal syubhat, ada harta syubhat, ada kesempatan untuk mendapatkan perkara yang percuma tapi haram ini, dan tak ada orang yang tahu, dia akan takut pada diri, na'udzubillah min zalik, ini adalah perkara haram, tak boleh, haram. Dia akan menjauh dari perkara tersebut. Ini adalah mahfuz. Ini yang dimaksud pencerahan daripada hadis ini. Hadis ini memang disyarahkan oleh banyak ulama dengan berbagai syarah. Tapi syarah yang saya jelaskan ini lebih kurang apa yang saya faham dan intisari daripada salah satu kitab Imam Ghazali yang terpenting, iaitu kitab Ihya Ulumuddin ini. 10 jilid cetakan baru. Kalau cetakan lama 4 jilid. Ini kitab ni kita ngaji di pondok lah. So memang kalau di pondok ni tak boleh lulus pondok, kalau pondok kami lah, tak boleh dianggap lulus pondok selagi tak khatam kitab ni dengan kiai, tak mengaji kitab ni sampai khatam. Ini kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Syahdan tu oleh sebab itu. Macam itulah lebih kurang. Syahdan, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang pertama-tama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah. Jadi yang kita bangun fajar pertama sekali berzikir oleh Allah. Jadi inilah kitab Imam Ghazali ni, kitab Bidayatul Hidayah ni. Ni Bidayatul Hidayah ni. Kitab Bidayatul Hidayah ni dia penuh dengan apa doa yang kita kena baca, apa ibadah yang kita kena buat, sunat-sunat, kerana dengan harapan al-bidayah wan nihayah. Ada permulaan, ada nihayah dia. Ini adalah permulaan untuk capai kepada derajat yang muntahin di dalam ilmu tasawuf, dalam beramal. Sini dia kata, pertama sekali zikirmu adalah zikir Allah. Baca olehmu pada ketika itu. Apakah doa kita ketika kita bangun daripada tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah, wal azamatu was sultanu lillah, wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka. Kalau kat sini ada lain sikit, kat sini ada tambahan, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi kat sini tambahan dia ni tak ada. Maksud nuskhah berarti manuskrip yang dipakai Syekh Abdul Somad Faling Bani tak ada. Kalau manuskrip yang ditahqiq oleh Syekh Adnan, nama dia Syekh Adnan Syarqawi,
dari Syria. Dia masih hidup. Dia muda je. Muda lagi. Dia yang mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin ni terakhir ni. Yang orang tuduh kononnya kitab Ihya Ulumuddin ni ada hadis palsu dan lain-lain. Dia dah bahas dah. Dia dah habiskan dah. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang kurang teliti memahami konsep ilmu hadis Imam Al-Ghazali rahimahullah. So dijelaskan kat sini, Allahumma inna nas'aluka an nab'atha. Itu yang betul. An nab'atha atau an tab'atha. Ini harakat dia tertindih. An tab'athana, iaitu engkau telah membangunkan kami, membangkitkan kami fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa a'udzu bika an tariha fihi su'an au ajurrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Dia letak tu dekat belakang. Kalau yang naskah dalam bahasa Arab, benda tu ada di depan. Doa tadi. Doa yang Allahumma amsayna tadi. Okey. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nas'aluka al-khairal hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Ini doa kita kalau kita bangun. Bagi yang rasa dah belum menghafal doa ini, okey, lalu susah untuk menghafal, maka kita boleh cetak atau photostat bahagian ni, Sahifah 33 dengan 34 ni, muka surat 33 34 ni boleh kita photostat, kita letak kat sebelah katil kita. Bangun je, buka lampu lampu tidur tu, dan baca. Kalau gelap sangat buka lampu lah. Baca doa ni untuk kita amalkan. Sebab ulama dulu memang macam tu. Saya ada banyak kitab ulama dulu, contoh dia ni. Dia ada satu kitab wirid ulama dulu tebal macam ni tuan-tuan. Jadi memang saya memang kaji dulu, ada manuskrip, makhtutat tu manuskrip yang ditulis tangan zaman dulu-dulu. Tebal dia macam ni, kecil dia macam ni, macam poket. Tu dah wujud. Dalam tu doa-doa ditulis semua untuk diamalkan. Pergi mana-mana dia bawa, dia amal, dia bacakan. Ini kita pun kena menghidupkan amalan ini di kalangan umat Islam. Kitab solawat sentiasa bawa pergi mana-mana. Kitab solawat, baca. Ada waktu kosong daripada duk pegang handphone ni je. Tukar. Buka, baca salawat tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang berzikir, banyak zikir, jangan lupa tasbih. Berzikir Allah, 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 Allah sesuai yang ditalkin oleh guru mursyid. Lepas tu la ilaha illallah, istighfar, jangan lupa. Ini sentiasa kena dilakukan, tuan-tuan dan puan-puan. So ini yang disebut. Okey. Makna dia, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Ingat, kita semua akan kembali kepada Allah. Telah berpagi-pagi kami, dan telah berpagi-pagi segala kerajaan itu bagi Allah, segala keagungan dan kerajaan itu baginya, segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita ingat, segala apa yang ada di alam ini semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah SWT. Kita ni hanya meminjam, tumpang sahaja. Bila kita dah meninggal, tak ada satu pun harta ni yang kita akan bawa dalam kubur. Tak ada. Yang kita akan bawa nanti amal kita, tuan-tuan. Doa anak-anak kita yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, yang membuat perkara orang lain tambah baik. Misalnya dia Imam Nawawi, Imam Ghazali yang mengarang kitab ini. Bila dia karang kitab ini sampai hari ini, Imam Ghazali meninggal 1111 miladi Masehi. Sekarang 2021. Berapa tahun dah tu? 900 lebih tahun. Imam Ghazali, kitab dia masih dibaca sampai hari ini dan menjadi asbab kepada hidayah. Ini nama dia ilmu bermanfaat. Ini dia, tuan-tuan. Okey, lalu dia sebut apa? Segala kemegahan dan segala kuasaan hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam dan kalimah keikhlasan, dan di atas agama Nabi kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama lain yang itu agama yang sesat. Okey. Lalu apa? Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu orang yang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim kerana apa? Golongan kafir Quraisy
Kafir Quraisy pada waktu zaman Rasulullah SAW juga mengakui bahawa Ibrahim adalah termasuk tok nenek mereka. Mereka ini adalah termasuk Abna'ul Ibrahim. Tapi bukan Abna'ul Yahudi, sebab Yahudi melalui jalur Bani Israel. Bani Israel itu jalur daripada anak Nabi Ibrahim yang iaitu Ishak. Nabi Ishak nanti ada anak, dan itu jalur Bani Israel. Orang Arab, kafir Quraisy itu daripada Bani Ismail, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bawah Ismail tu ini adalah keturunan Arab. Misalan dia. Jadi mereka juga menganggap bahawa mereka adalah mengikut millati Ibrahim, iaitu agama Nabi Ibrahim. Tapi mereka menyembah berhala kerana mereka sangka Nabi Ibrahim inilah sembahan dia. Kerana mereka percaya ini tok nenek, dia orang ikut tok nenek, dan mereka taksub kepada tok nenek mereka, walaupun tok nenek mereka di dalam keadaan kesyirikan. Ini yang terjadi pada kalangan orang-orang kafir Quraisy. Padahal Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang melakukan maksiat, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami minta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk mendapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Jadi buat benda jahat kepada orang lain juga tak boleh. Kita kena menyebarkan salam, menyebarkan selamat dan baik kepada semua orang. Ya Allah, denganmu kami berpetang-petang dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Masya Allah, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Inilah kepentingannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, lalu maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala pada menutup auratmu. Jadi kita nak tutup aurat, kita wajibkan tutup aurat. Kita ingat ini adalah mematuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perkara ini perkara perintah. Perintah tu sami'na wa ata'na, buat saja. Sami'na, dengar, buat. Jangan banyak songeh. Lebih kurang macam itulah bahasa Melayu dia. Jangan banyak songeh, jangan banyak protes. Terima sami'na wa ata'na. Dan jangan engkau qasadkan memakai kain itu supaya dipuji orang. Jangan kita pakai baju supaya orang puji. Hari ini kita ramai-ramai rata-rata beli baju mahal-mahal, cantik-cantik, nak melaram. Nak melaram. Sebab tu saya cuba merubah budaya tersebut dengan cara apa? Saya tak ada masalah. Saya pergi, kadang kena hantar anak pergi mall, sebab dia nak kena belajar piano ke apa ke kan. Kat situ kerana pergi tu kita bawa dia. Saya pakai sarung je, pakai apa? Orang nak cakap apa biarlah. Macam itulah maksud dia. Kerana apa? Dengan tujuan menghilangkan rasa nak melarang tu. Kita tak nak yang melarang. Ini bahaya. Sebab ini disebutkan dalam kitab ini, jangan engkau qasadkan memakai kain itu supaya dipuji orang. Kerana qasad yang demikian itu jadi riak, iaitu haram. Dan ini adalah riak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, insya-Allah kita akan berhenti di sini. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada minggu hadapan jangan lupa kita punya mau'id pada pukul 9. Cuma hari ini saya ada pembentangan dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor. Mungkin sekian saja pengajian ini saya selesaikan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.